rakyat. Kita lihat satu struktur begini. Sekiranya dilihat Tan Sri Muhyiddin itu seperti yakin masuk ke dalam sidang dan juga untuk membawa usul percaya pada sidang akan datang, seperti nampak dia begitu yakin dapat mampu mengekalkan kuasa. Jadi sekiranya sidang itu berjalan, apa pembacaan politik yang boleh Datuk kongsikan, helah dan juga dikatakan cara yang dia nak mengelak situasi itu daripada dia kalah dalam undian itu. Mungkin Datuk boleh kongsikan sikit. Sebab dia, kalau dia kata kita nampak dia takut, kita rasa dia dah tak ada majoriti, tapi dia tetap nak buat juga. Apa helah yang boleh Datuk baca? Helah dia sudah terjawab hari ini. Apabila surat daripada Speaker Dewan Rakyat Datuk Azhar Harun yang dihantar ke Istana Negara telah menjelaskan bahawa dia punya makluman bahawa hanya satu orang sahaja ahli Parlimen UMNO yang minta tukar tempat duduk, tetapi masih ada lagi 114 orang. 114 orang majoriti, kerana 14 orang yang UMNO katakan keluar tu tidak memaklumkan pada Speaker Dewan Rakyat. Jadi helah itu akan terjawab dengan surat yang bertarikh 11 hari bulan Ogos yang dikeluarkan oleh pejabat Speaker Dewan Rakyat. Jadi Muhyiddin akan membawa surat itu mengatakan dia masih lagi 114 mendapat sokongan berdasarkan kepada surat Speaker yang bertarikh 11 hari bulan Ogos, yang mana ahli Parlimen UMNO tidak bertukar kerusi kedudukan antara puak pembangkang daripada blok kerajaan ke blok pembangkang, kecuali daripada apa dipanggil, daripada Tengku Razali. Jadi yang ini akan menjadikan satu perdebatan yang hangat antara 14 orang itu. Jadi saya rasa Azhar Harun telah memberikan petunjuk kepada UMNO kalau betul hendakkan kerajaan ini jatuh, yang 14 orang ini selewat-lewatnya hari Isnin kena menulis surat pada Speaker untuk memindahkan kursi dia. Jadi saya rasa Azhar Harun seolah-olah memberi ruang untuk menjatuhkan kerajaan ini. Kerana surat dia 11 hari bulan Ogos ini bukan surat yang dinafikan, iaitu surat yang menjawab, surat yang dikendaki oleh Istana Negara. Dan perkara lagi, saya punya pandangan, Muhyiddin ini mungkin terikat dengan pandangan-pandangan peguam negara yang di dalam, peguam negara di luar, Datuk Sri Ram yang mengatakan bahawa dalam satu tulisan dia kata pembuang undi tidak percaya atau kurang majoriti ini mesti dilakukan di Dewan. Tetapi tadi Yang Berhormat Abdullah Sani, Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Jahid, kita dah berujar kenapa presiden yang berlaku di Kedah, di Perak dan juga di Johor dan juga di Melaka tidak diguna pakai di dalam soal persekutuan. Wahal Perlembagaan Persekutuan mengatakan mana-mana undang-undang, sama ada undang-undang persekutuan atau undang-undang negeri yang bercanggah, undang-undang itu jadi terbatal. Jadi kita pelik sikit dengan perlembagaan Malaysia ni. Di negeri Kedah boleh umum keluar, kerajaan jatuh. Perak pun begitu, umum keluar dari parti ni tak cukup majoriti, jatuh. Begitu juga di Johor, umum keluar parti ni jatuh. Begitu juga di Melaka. Tapi di Malaysia, di peringkat persekutuan, itu salah, kena mengikut dalam parlimen. Jadi pada saya lah, walau apa pun moral dia, kita sekarang ini melihat bahawa Muhyiddin ini memang nak menyeksa negara ini, menyeksa rakyat ini, bertentangan dengan perlembagaan. Kita sekarang dilihat oleh negara-negara Commonwealth, dia yang mengamalkan demokrasi Westminster, 193 negara dunia ni pelik dengan politik Malaysia. Dari itu, seperti mana saya kata, kita punya ekonomi sekarang, pelaburan luar negeri, semuanya terjejak teruk kerana keseluruhan negara-negara yang hendak melabur dengan kita sekarang terhenti kerana keadaan kerajaan tak stabil.
Jadi apa nak jadi lagi? Jadi kalau lama lagi kerajaan Mahidin ni memerintah, kita mungkin akan mengikut langkah Greek lah, iaitu bankrupt, muflis dan sebagainya. Tapi masa itu kita nak buat apa? Kemungkinan para menteri kita tak menuduh. Ada orang yang akan lari luar negeri yang ada rumah hari ni. Kalau seorang sisa kerajaan di Selangor pun boleh ada rumah mewah di luar negeri, takkan menteri pun tak ada. Saya rasa mesti ada. Jadi kita ini nak tengok apa? Kita di Malaysia, orang Melayu dia, orang Cina ke, orang Indian, apa nak tunggu? Apa nak terjadi ni? Dari itu rakyat sekarang kena bersatu. Bersatu satu suara. Dan parti pembangkang juga dan juga UMNO mesti satu hati dalam menyingkirkan kerajaan Mahidin. Yang juga kerajaan yang korup. Kerajaan yang menyalahgunakan kuasa. Kita ada banyak perkara-perkara yang ditimbulkan. Bahawa negara zaman Mahidin ni korupsi terus berterusan. Khasnya waktu darurat 6 bulan dulu. Tender-tender tidak ikut peraturan. Main bagi saja. Ada orang yang terima. Belum lagi dia melibatkan anak dan menantu. Dan kita tunggulah. Itu sebab saya nak mengharapkan sebagai satu perubahan kerajaan ini dan kita kena menyerang ataupun membersihkan negara kita dari korupsi ini dan salah guna kuasa. Kerana bulan Februari hingga ke sini, Mahidin telah banyak merosakkan negara ini. Jadi memang dia tidak mungkin nak merosakkan negara ini kerana pengganti dia tak boleh buat apa-apa. Asyik memperbaiki kerosakan dia. Jadi kita sama-samalah tunggu apa yang akan berlaku pada negara dan kita sama-sama berdoa. Pandemik sudah mendaki tangga sekarang. Jumlah yang kena 21,000, mati telah melebihi 11,000. Jadi kita lagi lama lagi banyak, bukan saja COVID-nya tetapi yang matinya. Dari itu macam Mahidin, dia tak insaf tuan-tuan. Mahidin ini seorang pegawai kerajaan di Johor, kemudian dalam jadi general manager satu syarikat subsidiari Perbadanan Kemajuan Ekonomi Johor, tahun 78 jadi separlimen. Jadi kehidupan dia bukan satu kehidupan yang awalnya susah. Bapa dia pun walaupun banyak bini, banyak anak, dia senang. Jadi dia tak memahami langsung apa yang dimaksudkan rakyat, apa yang dikatakan susah. Kalau kita bercakap soal susah, saya bila orang telefon saya hantar mesej nak minta bakul makanan, saya terasa macam mana ni kalau beras tak ada, gula tak ada, makanan tak ada, terasa sampai di ujung hati. Tapi kalau dekat Mahidin, dia tak terasa tu. Dia tak tahu tu. Pada dia, bertambah pula anak bini dia, menantu dia, semua dah kaya-kaya. Jadi kita ni lah yang mana. Jadi rakyat kena bangkit sekarang. Dan rakyat sekarang ni untuk makluman Omar, saya rasa tidak ada keadaan yang saya lalui 50 tahun saya menyertai politik. Kebencian seorang dengan Perdana Menteri ini seburuk yang berlaku sekarang. Tak ada siapa yang nak bayar. Kilang boleh buka hari ni 7,000 lebih. Bangsat punya kerajaan. Memang bangsat kerajaan ni. Punca kilang duk buka. Sampai ke hari ni peniaga. Ni orang Melayu, orang Islam kita nak cari rezeki pun, hampa tak bagi buka kedai. Macam-macam hampa punya SOP. Macam-macam punya bangsat undang-undang hampa buat kat kami. Tak boleh kami nak meniaga. Siapa nak bayar sewa kami kedai? Aku senang je aku nak tanya dia, Sian, apa sebenarnya babi niat dia orang nak kurung kita ni berapa lama bodoh? Cuba kau beritahu betul-betul. Bagilah proper plan bang. Kalau orang dah cakap dah babi kat mana masalah dia, kita dah bagi tahu dah berapa banyak video. Bukan aku seorang je buat, dah berlambat-lambat dah orang buat video kat mana yang sepatutnya kau tackle angle ni. Tapi itulah bangang. Benda sepatutnya boleh je settle cepat kalau kau buat proper betul-betul. Tapi itulah, hari ni PKPD, kau tak percaya cakap aku You went and screwed up your own community, Muhyiddin. Your own bloody Malays, you have cheated the Malays. And you have put them into so big of a trouble, they cannot even celebrate Hari Raya because of your stupidity, Muhyiddin. Saya pernah melalui zaman orang benci Tengku. Saya pernah melalui zaman orang benci Hussein On. Saya pernah lalui zaman orang benci dengan Mahathir. Saya melalui zaman benci orang Pak Lah. Saya pernah lalui zaman orang benci dengan Najib. Tetapi saya tak pernah tengok 10 orang, 12 orang benci Muhyiddin ni yang saya jumpa. Dulu yang tak benci pemimpin-pemimpin UMNO ni, kalau ada pun orang Cina, orang India,
setengah Melayu. Sekarang satu hati, baik Melayu, baik Cina, baik India. Saya boleh baktikan mesej-mesej yang masuk dalam telefon saya ni. Orang Cina hantar mesej, tanya saya bila ini orang tua mau mampus, macam-macam. Saya nak cakap, saya nak baca pun tak tergamak. Ini bila Mahyidin ini mau keluar. Jadi kebencian rakyat sekarang ni amat tinggi terhadap Mahyidin on personal. Okey, Pak? Okey. Baik, terima kasih.